Setelah chapter 1081 keluar, which is the one yang bertajuk Kuzan, the 10th Titanic Captain of the Blackbeard Pirates, yang mana kita dapat melihat seolah-olah Garp berjaya one-shot Kuzan, merupakan momen kekalahan Kuzan. Dan itu juga merupakan momen yang sama terjadi kepada Kid Pirates yang di one-shot Shanks. So be prepared guys, sebab dalam spoiler ini menerangkan rentetan apakah yang akan berlaku seterusnya. Be sure untuk menonton sampai habis kerana ini adalah video yang kita semua nanti-nantikan selama 5 minggu disidai di ampaian Surgery Oda. Tapi Alhamdulillah lah, the surgery goes well and here we are, spoiler chapter 1087. But before that, aku nak warning korang, dalam video ni mengandungi unsur spoiler, so watch at your own risk, okay? Dalam chapter ni ada 6 poin sahaja, but aku akan kupas sedikit beberapa perkara, so kita boleh berdiskusi bersama dalam ruangan komen. So jom, let's proceed with the content. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Before we go on with the chapter, di sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Red Dawn kerana telah pun mengeluarkan spoiler pada kali ini. Chapter untuk 1087 nantinya akan berjudul Battleship Back, dan kalau korang tonton video ni sampai habis, korang akan tahu sebab apa tajuk ini diketengahkan. Dikatakan keseluruhan chapter ini akan cover di Pulau Hachinosu, di mana kita dapat melihat sambungan bagi pertarungan di antara pasukan Garp menentang pasukan baru Kuzan. Dalam chapter ini kita akan melihat flashback dari Kuzan ketika kecil-kecil yang sedang berlatih bersama-sama Garp dan mereka menggunakan kapal perang sebagai sandbag mereka. So mungkin di sinilah trigger the title untuk chapter ini. Kemudian scene akan kembali semula ke masa sekarang yang mana kita dapat melihat ternyata Garp tidaklah hanya one shot Kuzan, namun sebuah pertarungan telah berlaku di antara the hero of the marine versus the ex-candidate for the fleet admiral position, Garp versus Aokiji. Kita dapat melihat dalam chapter ini nantinya Garp dan Kuzan akan bertumbuk sesama mereka dan melepaskan tumbukan mereka masing-masingnya tepat ke wajah mereka berdua yang disaluti Haki dan mengakibatkan impak ledakan yang besar. Kemudian kita dapat menyaksikan sebuah deja vu telah berlaku. Kenapa aku cakap deja vu? Korang ingat lagi tak insiden Ace didonatkan oleh Akainu? Jadi perkara yang hampir sama juga telah berlaku di Hachinosu, di mana Garp telah ditikam oleh Shiryu ketika dia mencuba untuk menyelamatkan Koby. Tapi rupa panel tu macam mana, kita kena tunggulah chapter rasmi dia keluar kan. Dan di akhir chapter nanti kita bakal melihat Garp terbaring ke tanah dan dia memberitahu Koby bahawa kebenaran akan menang. Tu aku dah cakap dah, Oda terinspirasi dari watak Papa Zola ni untuk watak Garp ni. Alright guys, selesai spoiler. So tang mana yang aku nak ajak korang berborak ni? Alright, mari kita start tang sini dulu, which is timeline. So aku terkinja-kinja terkial-kial nak tahu adakah insiden Hachinosu ini dan insiden di Winner Island sama timelinenya dengan Egghead Island. Sebab kalau dia berlaku serentak, so kat sini kita dah boleh confirm yang Vasco Shot, Avalo Pizarro, Shiryu the Rain, San Juan Wolf dan Aokiji tidak berada di Egghead Island. So meninggalkan kita dengan 5 lagi remaining Titanic Captains dan 6 termasuk Blackbeard sendiri yang berkemungkinan berada di Egghead Island. Tetapi sebelum ni kita tahu kalau merujuk chapter 1063, 1064 dan chapter 1081 bahawa Blackbeard, Jesus Burgess, Van Ogre, Doc Q dan kalau nak mention sekali Stronger berada di Winner Island. Jadi ini membawa maksud bahawa berbaki 2 lagi Titanic Captains of Blackbeard Pirates yang MIA, missing in action, dan mereka itu adalah the Demon Sheriff Lafitte, the Navigator aka the 5th Titanic Captain, serta the Crescent Moon Hunter Katarina Devon, the 6th Titanic Captain. So korang rasa macam mana? Adakah apa yang berlaku di Egghead Island, Winner Island dan Hachinosu Island adalah dalam satu timeline yang sama, atau berlaku parallel serentak, atau sebaliknya? Sebab macam ni, ni aku punya wild thought je lah, okay? Pada aku, kalau timeline ketiga-tiga lokasi ini berlaku serentak pun, aku rasa tak jadi masalah juga. Sebab sebelum tu guys, kalau korang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow, okay? Sebab aku target untuk capai 50,000 follower bulan ini. Kalau dah follow, terima kasih banyak-banyak. Kalau belum, aku harap sangat korang follow sebab aku akan buat banyak konten kat sana yang aku tak sempat cover dalam YouTube ni. I promise, konten dalam TikTok bukanlah recycle daripada YouTube, dan kat TikTok aku post something yang berbeza dari YouTube. Thank you guys. Okay, berbalik semula kepada perbincangan tadi. Jadi pada aku, kalau ketiga-tiga event ini berlaku dalam satu timeline yang sama, serentak pun tak jadi masalah sebab nampak logik juga pasal ketiga-tiga kapten ini pun meninggalkan Wano Serentak
serentak. Dan mungkin mereka menemui nasib mereka masing-masing serentak. Kid jumpa Shanks, Luffy berjumpa Vegapunk, dan Law berjumpa Marshall di Tai. Make sense kan? Jadi dari panel ini Blackbeard somehow ada intel ataupun dia tahu yang peperangan di Wano telah selesai, dan dia tahu di exact moment Kid, Law dan Luffy meninggalkan Wano, dan dia tahu juga salah seorang dari 3 captains ini akan end up di Winner Island. Wih, dahsyat Blackbeard sampai tahu sedetail itu. Macam mana dia tahu? Tak tahu. Tak tahu? Ni kita siasat kemudian lah. Tapi tak apa, bukan itu yang menjadi persoalannya sekarang ini. Tapi yang pasti Blackbeard telah meninggalkan Hachinosu, dan meninggalkan Hachinosu kepada 5 lagi kaptennya untuk dijaga. Well, at least 4 lah, sebab kawan ni bagus menyaduk meraloh sampai berbelon mau. Dan dalam masa yang sama Blackbeard juga mungkin menghantar 2 lagi captainsnya untuk mencari the man marked by flames. Sebab kalau kita berbalik ke chapter 1081, masa dalam flashback Kuzan atau Aokiji, kita dapat melihat mereka berborak rancak berkenaan the man marked by flames. Dan kalau korang perhatikan, ada 3 karakter yang seolah-olah ada info lebih sikit dari yang lain berkenaan the man marked by flames. Salah seorangnya adalah Katarina Devon, sebab dia yang cakap kat Blackbeard, "Bos, ingat lagi tak yang dia ni ada maklumat pasal the man marked by flame." Karakter kedua adalah Blackbeard sendiri yang cakap dia ada dengar kabar angin bahawa the man marked by flame berkemungkinan ada satu lagi road poneglyph. Dan karakter ketiga adalah Lafitte yang bercakap lelaki itu katanya ada kapal hitam, dan kalau siapa-siapa berlayar dekat dengan dia, diorang akan ditelan oleh giant whirlpools. So it makes sense yang mungkin Blackbeard utuskan Katarina Devon dengan Lafitte untuk cari lelaki itu. Ditambah lagi, berbanding Yonko yang lain, Shanks dengan Buggy, Blackbeard dah ada upper hand, one step closer, selevel Luffy untuk dapatkan One Piece. Sebab macam Luffy, dia ada Nico Robin di O'Harian untuk terjemahkan teks poneglyph. Macam Blackbeard pula, dia ada Charlotte Pudding aka pengantin tak jadi Sanji. So adalah sangat bijak kalau Blackbeard hantar 2 orang kaptennya ini untuk berunding dengan man marked by flame itu. Sebab kita tahu Lafitte ada ability untuk terbang kalau kapal diorang ditelan the giant whirlpool. Betul tak? Cuma persoalannya, kenapa diorang pergi ke Egghead? Okey, sebelum menjawab soalan tu, aku nak clarify something dulu. Aku rasa sekarang ni Blackbeard dah pun ada 3 salinan road poneglyph, dan tinggal 1 je lagi. Sebab kita tahu yang Law ada 2 salinan road poneglyph, which is yang dari Wano dengan daripada Zoo yang dia dah dapat lah. Sebab dia kan tak pergi Whole Cake Island. Jadi sekarang ni, lepas menang dengan Law, Blackbeard dah ada 2 salinan road poneglyph. Tetapi kita tahu dari cover story, Aokiji dan Van Ogre telah pun menyelinap masuk ke dalam sarang Big Mom di Totoland dan menculik puding. So aku rasa bagus curi sekali road poneglyph kat sana sekali. Jadi kat sini berkemungkinan yang Blackbeard dah pun ada 3 salinan road poneglyph. So sangat-sangat make sense kalau 2 captain dia tu diarahkan untuk mencari the man marked by flames. Kalau dapat je runding dengan kawan tu, bismillah lah, cukuplah 4 road poneglyph kan. Tetapi berbalik kepada persoalan tadi, kenapa diorang berdua tu menghala ke Egghead? Jadi setakat ni aku ada 2 jawapan untuk persoalan ni. Satu banyak. Yang pertama, tujuan diorang berdua tu ke Egghead Island adalah berkemungkinan untuk mendapatkan maklumat daripada Vegapunk. Sebab kita tahu keupayaan Katarina Devon macam mana kan. Dia mampu untuk memane-nomikan dirinya menggunakan Devil Fruit Kyuubi no Kitsune dia tu untuk merubah wajah dia. Jadi dengan ini, tugasan penyusupan sangat sesuai ditugaskan kepada Katarina Devon. Ya, kita tahu bahawa Pulau Egghead Island banyak menyimpan informasi. Mungkin hal ini diketahui oleh Blackbeard dan mengarahkan 2 kapten dia ni untuk menggeledah masuk Egghead untuk mencari maklumat tersebut. Dan Lafitte pun tak kurang hebatnya juga untuk tugasan penyusupan ini. Kita boleh tengok dalam Jaya Arc, lepas diorang attack Drum Island, Blackbeard hantar Lafitte ceroboh masuk Marijoa untuk mengusulkan nama Blackbeard sebagai pengganti kekosongan jawatan setelah Crocodile ditumpaskan. Dan scene kat sini menarik, tapi jagi aku terangkan sebab apa aku cakap menarik. Alright, so mungkin 2 captains ni telah ke Egghead Island untuk menggeledah maklumat sekiranya ada catatan yang dibuat oleh Vegapunk berkenaan the man marked by flame, or at least bertanya sendiri dengan baik kepada Vegapunk, adakah dia tahu berkenaan lelaki tersebut. Alright, 2 sikit
Mungkin tujuan dua kapten ni dihantar ke Egghead adalah untuk berunding dengan pihak Marine atau authority yang bakal dihantar ke Egghead berkenaan perancangan The Blackbeard Kingdom yang dibincangkan, didedahkan Blackbeard kepada Kobe sebelum ini. Sebab after all, sungguh pun setelah pendedahan Kobe yang mengatakan dirinya adalah salah seorang anggota SWORD, tetapi Blackbeard yakin plan menjadikan Kobe sebagai the bargaining chip untuk perancangan Blackbeard Kingdom itu still dia akan berhasil, sebab dia cakap masyarakat pasti tidak akan senang mendengar kehilangan hero kesayangan mereka. Alright, scene yang aku cakap menarik tadi adalah kalau kita tengok chapter 234, Lafiq ni bukan sahaja pandai dalam penyusupan, bahkan dia juga orang harapan Blackbeard untuk tujuan PR dia. So kat sini dia hantar untuk propose Blackbeard jadi Shichibukai. So tak mustahil yang berkemungkinan kali ini dia hantar untuk jadi PR sekali lagi untuk propose the Blackbeard Kingdom. Sungguh pun situasi ke Egghead macam akan berlaku peperangan dan nampak macam kurang munasib, tapi setidak-tidaknya dia dah pun bagi cadangan tersebut dan Blackbeard hanya menunggu feedback sahaja. So guys, chapter 1087 pun akan keluar tak lama lagi. So nantikan full spoiler dari channel Kimi Scoverto dan nantikan chapter review dari channel ini. Okay, dan jangan lupa untuk follow TikTok Kimi Scoverto for more information regarding our beloved anime One Piece. My name is Kimi Scoverto. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi